Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia kerana menaja kuliah kita pada pagi ini, dan saya mengharapkan kepada tuan-tuan sekalian, para tamu sekalian, share lah video ni kepada seramai umat Islam yang ada. Mudah-mudahan dia menjadi satu jariah buat kita dalam mengajak manusia kembali kepada Allah. Setiap kita akan kembali pada Allah, tuan-tuan, dan hari ini kita menerima perkhabaran kematian seorang ulama terkemuka, Syekh Datuk Tuan Guru Haji Ismail Kamus. Moga Allah menempatkan beliau di tempat hamba yang salih dan salihah. Dan pada hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, saya nak mengajak tuan-tuan menunggu satu bab yang penting daripada kitab Riyadhus Salihin, iaitu bab tentang muraqabah. Muraqabah ni berarti kita merasa Allah SWT memantau kita masa ke semasa. Bagi memudahkan kefahaman, mungkin seseorang kita pergi bekerja, di tempat kerja ada CCTV memantau pergerakan setiap staf, maka semua orang masa gusar kalau apa-apa tindakan dilakukan itu mungkin dipantau oleh majikan, maka dia akan buat kerja sebaik mungkin. Demikianlah dalam kehidupan, wallahil masalul a'la ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada siapa pun yang berkata, bercakap, berbuat melainkan adanya raqib dan atid mencatat amalan-amalan yang kita lakukan. Maka bertolak daripada ayat ini, kita wajib merasakan segala tindak tanduk kita dalam pemantauan, pengetahuan Allah SWT. Pada bab menyatakan kepentingan muraqabah ni daripada kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi mengemukakan ayat-ayat untuk kita faham konteks dan konsep muraqabah Allah ini, pemantauan Allah pada kita. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin. Allah adalah zat yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan pergerakan kamu di antara orang-orang yang sujud. Ayat ini menceritakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat ini juga ditujukan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, bahawa segala tindak tanduk kita dalam pemantauan pengetahuan Allah. Ini merupakan ayat ke-218-19 surah Asy-Syu'ara. Kemudian Allah firman dalam surah Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kamu di mana sahaja pun Allah bersama dengan kamu. Bersamanya Allah dalam konteks ayat ini merujuk kepada pengetahuan Allah, penguasaan ilmu Allah. Kemudian dalam ayat surah Ali Imran ayat kelima, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi baginya di langit ataupun di bumi. Kemudian dalam ayat surah Al-Mu'min ayat ke-19, Imam Nawawi mengemukakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati. Kha'inatul ayun ni maknanya pandangan mata ketika orang tidak perasan tentang kita. Ketika seseorang lelaki mandu kereta bersama dengan isteri, anak-anak, orang lelaki memanfaatkan semua mirror yang ada di kereta, maka ketika melintasi sekumpulan perempuan ataupun wanita, maka lelaki ni pun akan mengerling melihat ke side mirrornya, rear mirrornya untuk memerhatikan pergerakan orang. Walaupun isteri mungkin tak perasan, anak-anak tak perasan. Apa juga bentuk contoh tamsilan yang dikemukakan yang merujuk kepada kita melihat satu benda yang kita sangkakan orang tidak tahu, sebenarnya Allah tahu. Itu namanya kha'inatul ayun. Itu sebab antara doa yang kita pohon kepada Allah supaya jauh daripada mata yang khianat, iaitu melihat benda-benda yang kita sangkakan orang tidak tahu, sebenarnya Allah tetap tahu. Seterusnya dalam ayat ke-14 surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah sentiasa mengawasi tindak tanduk kamu. Kemudian Imam Nawawi bawakan hadis-hadis yang membuktikan muraqabatullah ni, sebagai contohnya hadis yang panjang yang semua kita tahu berkaitan dengan iman, ihsan, Islam, iman dan juga ihsan, iaitu tampilnya malaikat kepada Nabi SAW dalam satu program istimak baginda dengan para sahabat, yang mana lelaki ni disifatkan tala alaina rajulun syadidu bayadhi siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi SAW fa asna rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Datang seorang lelaki kepada Nabi dalam keadaan rupanya segak,
pakaiannya bersih, tak nampak pun kekalutan atau kekotoran, debu-debu yang melekat pada pakaian bagi orang musafir. Rambutnya hitam, kemudian kulitnya putih, pakaiannya putih, segak orangnya, datang duduk depan Nabi SAW, mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi yang sedang duduk seperti dua sujud itu. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu ihsan. Hadis ini semua kita faham. Saya nak baca satu saja yang berkenaan dengan fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi telah menjawab kepada ini apakah maksud ihsan, maka Nabi beritahu kepadanya, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, yakinlah bahawa Allah tetap melihat kamu. Jadi lelaki ini kemudian dia pergi bertanya kepada Nabi lagi tentang kiamat. Fa akhbirni an as-sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il. Qala fa akhbirni amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Maka dia bertanya lagi kepada Nabi SAW, bilakah kiamat? Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi lagi, ceritakan kepada aku tanda-tanda kiamat. Maka Nabi pun beritahu, apabila seorang budak melahirkan tuannya, apabila seorang perempuan melahirkan tuannya. Maksud kat sini, seorang ibu melahirkan anak, tiba-tiba anak itu berlagak seperti bos kepada ibunya, menyuruh, meminta segala benda yang diminta kepada ibunya, wajib ibunya tunaikan. Jadi ibu pula jadi seolah-olah macam hamba kepadanya. Ini tanda kiamat, kata Nabi SAW. Dan lagi, kamu akan melihat orang fakir miskin yang tidak bersepatu, telanjang, kerjaannya menjaga kambing, tiba-tiba berlumba-lumba membuat bangunan tinggi. Ini menunjukkan keterbalikan, transformasi lah orang kata, daripada satu keadaan kepada keadaan lain. Orang-orang miskin tiba-tiba dengan peluang yang ada, mereka menjadi kaya. Dulu datuk nenek moyang mereka adalah orang-orang biasa-biasa saja sederhana. Tiba-tiba mungkin kerana anak-anak itu dapat pendidikan, dapat peluang, mereka pun berkembang, makmur, jadi orang-orang kaya, berlumba-lumba membina bangunan. Jadi kekayaan itu menjadi kebiasaan pada tanda akhir zaman, jelas Nabi SAW. Dalam hadis ini yang penting, iaitu syahidnya, poinnya yang sedang kita bincangkan adalah pertanyaan Jibril ini. Sebenarnya datang ini adalah Jibril AS, datang dalam rupa lelaki. Malaikat Jibril selalu datang bertemu dengan Nabi dalam rupa seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi, segak orangnya. Jadi Jibril datang bertanya kepada para sahabat, semua menyaksikan peristiwa itu yang diriwayatkan oleh Umar Khattab radhiyallahu an. Dan akhir sekali Nabi bertanya, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang bertanya itu? Nabi dijawab oleh Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu alam, saya tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka jawapan Nabi, itulah dia Jibril, datang mengajar kamu tentang urusan agama kamu. Jadi dalam hadis ini, salah satu poin yang penting yang disebut oleh Jibril kepada Nabi kita SAW bermakna ihsan. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin Allah melihatmu, Allah memantaumu. Kalau kamu tidak rasa pun perasaan seperti itu, tetaplah engkau kena tahu bahawa Allah sentiasa memantaumu. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, seperti yang telah digambarkan tadi, kalau kita bekerja, ada CCTV yang mantau, ada orang follow up, ada orang tak update tentang diri kita. Bahkan di parking kereta pun ada yang ada orang tobarkan, akan viralkan, maka tidak akan diambil kepada orang bersalah. Satu dulu tengok tuan-tuan, takut dah ini, sekiranya kita buat satu kesilapan dalam memandu kereta contoh, lalu orang pun ambil. Orang kita mungkin tengah bergaduh dengan orang, saya tak sengaja, orang ambil sebarkan. Takut, malu. Apatah lagi CCTV yang ada di sisi Allah tuan-tuan. Ini martabat dalam hadis. Ihsan, buat satu benda itu sebaik mungkin. Kau kena yakin Allah melihatmu. Seterusnya tuan-tuan Allah sekalian, dalam hadis riwayat Abu Zar Jundub bin Junada daripada Abdurrahman bin Mu'az, Nabi SAW sabda, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kamu dalam kehidupan pada hari ini takwalah pada Allah dan buatlah kebaikan untuk menutup keaiban-keaiban yang pernah kamu lakukan, supaya kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Jadi dalam hadis ini mengajar kita satu kualiti muraqabah, iaitu bertakwalah Allah di mana saja engkau berada. Dalam masjid, di rumah, ketika berseorangan, ketika bermusafir, bertakwalah kepada Allah, kerana Allah memantau kamu, melihat kamu.
Dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku bersama dengan Nabi pada satu hari, lalu Nabi pun bersabda, aku nak ajar kepadamu wahai anak satu kalimah yang penting. Itu perkara yang penting. Ihfazillah yahfazka wa ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa bersama denganmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'idillah wa 'alam an al-ummata law ijtama'an ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, budak ini, anak ini, mintalah kepada Allah. Kalau kamu dalam kesusahan, mintalah kepada Allah. Minta tolong, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, kalau umat ini, masyarakat dunia semuanya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, sedangkan manfaat itu tidak ditetapkan oleh Allah untukmu, kamu tidak akan dapat manfaat itu. Kalau mereka nak mudaratkanmu dengan satu mereka rancangkan, sedangkan Allah tidak tetapkan kemudaratan itu menimpamu, maka kamu tidak akan ditimpa kemudaratan itu. Kerana pen yang menulis nasib kamu di dunia, bahagian kamu di dunia telah pun kering dakwanya, semua dalam ketetapan Allah. Tidak siapa boleh ubah lagi. Qada' mubram, tuan-tuan, qada' yang telah pun ditetapkan oleh Allah ke atas kita. Poin dalam hadis ini, Nabi mengajar kita supaya ingat pada Allah dan jagalah Allah. Ini salah satu maksud muraqabatullah. Baik, dalam hadis yang lain, riwayat Anas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi bersabda, innakum la ta'maluna amalan hiya adaqu fi ayunikum min asy-sya'ri kunna na'uduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Kamu pada hari ini selalu perkara yang pada kamu kecil, tak ada nilai, benda biasa, tetapi sebenarnya pada Nabi dahulu kami mengira perbuatan itu antara dosa-dosa besar. Ni lagi satu, tuan-tuan ya, jangan pandang itu pada kecilnya, tapi pandanglah kepada siapa engkau melakukan kesalahan. Kalau kita sayang kat ibu kita, kita takut nak buat kesilapan yang akan mengakibatkan ibu kita malu kan. Anak-anak kat asrama tu contohnya, nak isap rokok, teringat ibu. Nanti kalau ibu dimaklumkan sekolah nak melakukan kesalahan, maka masa ibu pun dipanggil oleh cikgu, maka anak ni masih bimbang, gusar kalau perkara itu. Allah lebih, tuan-tuan, maksudnya. Jadi hadis yang kelima, Inna Allah Ta'ala yugharu wa ghairatullah an ya'ti al-mar'u ma haramallahu alaihi. Sungguhnya Allah itu bersifat cemburu, dan cemburunya Allah itu bila seseorang melakukan satu perkara yang ditegah olehnya. Cemburu. Bagaimana suami sebagai contohnya cemburu tengok isteri bersembang dengan lelaki bukan mahram, walaupun itu sepupunya, kita rasa tak enak, tak seronok, tak suka. Itu perasaan namanya cemburu. Cemburu Allah lebih lagi, kerana Allah telah menjadikan perkara-perkara yang diharam, mengapa engkau melanggarnya? Juga satu bab muraqabah yang penting. Baik, hadis yang berikutnya, hadis ke-6. Hadis ini panjang, tuan-tuan. Saya makna dah saya sebut dalam penjelasan maknanya saja. Nabi mencerita pada satu masa sebelum kamu, iaitu Bani Israel, ada 3 orang manusia. Seorang mengalami penyakit sopak, yang kedua penyakit botak, yang ketiga adalah seorang buta. Maka Allah nak menduga ketiga-tiga hambanya ini. Datanglah malaikat perutusan yang rupa manusia biasa bertanya kepada 3 orang ini. Datang kepada yang berpenyakit sopak, kusta lah tuan-tuan, sakit kulit yang dahsyat. Bertanya kepadanya, hai pesakit sopak, apa yang kau minta dalam hidup ini? Dia kata, kalau dapat aku nak minta kepada Allah supaya aku sembuh penyakit ini, kulit aku cantik. Maka malaikat pun menyapu, hilang penyakit sopak itu. Malaikat bertanya lagi, yang tuan, doalah saya ni jadi kaya. Apa yang kau nak niagakan? Saya nak meniaga satu tekan lembu. Maka malaikat ini pun dengan perintah daripada Allah membawalah kepadanya sepasang lembu ataupun unta ataupun lembu, tuan-tuan, dalam riwayat ni ya. Maka unta itu pun beranak pinak, menjadi banyak dalam tempoh yang singkat. Dengan takdir Allah, kesuburan yang berlaku, perniagaannya makmur, untanya banyak, berkembanglah dia sudah jadi seorang usahawan, hartawan, jutawan. Malaikat pergi pula pada yang kedua, yang botak. Berkata kepadanya, hai botak, ada tak apa-apa hajat engkau kepada Allah, aku akan mohonkan. Jawapan si botak, aku nak mohon kepada Allah supaya rambut aku tumbuh. Kalau rambut aku tumbuh nanti tak adalah orang pandang ejek aku dan sebagainya. Lagi apa engkau nak? Aku nak meniaga unta, meniaga lembu. Dalam riwayat ini mengatakan lembu. Maka malaikat itu pun menyapu kepalanya, pegang kepalanya, sapu, tumbuhlah rambut dengan izin Allah SWT. Maka hajatnya yang kedua, jadi orang kaya, berniaga lembu. Maka dimakbulkan Allah, diberi kepadanya sepasang lembu. Lembu itu berkembang, beranak pinak, jadi banyak, dan sekarang dia sudah jadi seorang usahawan terkemuka. Rupa parasnya hebat, rambutnya
Dan sekarang dia mempunyai perniagaan berasaskan lembu. Malaikat pergi pada yang ketiga. Yang ketiga ni pula adalah seorang buta. Apa hajatmu wahai buta? Aku mengharap sangat Allah sembuhkan penyakit ini dan aku boleh melihat, bolehlah hidup independen, tak adalah bergantung pada siapa pun. Baik, sapu muka si buta ini, matanya pun celik. Tuan-tuan, sekarang hajat yang kedua yang diminta adalah menjadi usahawan. Kambing pun dah cukup dah. Kambing ni kebanyakan orang saleh jaga kambing, ya tuan-tuan. Dalam hadis mengatakan ju'ilati syafaqatu wa rahmatu fi ri'ail ghanam wa ju'ilati ghilzatu wa syiddatu fi ri'ail ibil. Dijadikan penyayang, belas kasihan bagi orang yang menjaga kambing, gembala kambing. Sifatnya sifat kepimpinan yang berteraskan kepada kesopanan, kelembutan, akhlak dan sebagainya. Nabi-nabi banyak yang memelihara kambing. Dijadikan sifat tegas, bengis, kasar pada orang yang menjaga unta, gembala unta. Unta adalah binatang yang dinyatakan dalam peribahasa Arab ahqad minal ibil, lebih dengki dan pendendam daripada unta. Unta ni tuan, ikut ceritanya, unta ni satu binatang yang apa kita nak, bengis dan juga dengki dan ingat kesalahan yang pernah kita lakukan kepadanya. Dalam kitab-kitab Al-Hayawanatu Kubra contohnya, macam ibarat sekarang orang putih mereka buat cerita Animal Planet. Sebenarnya ratusan tahun dahulu ulama-ulama Islam dah mengkaji keajaiban makhluk Allah, antaranya binatang. Dia katakan bahawa unta ni binatang pendendam, tuan-tuan. Kalau seseorang itu memukulnya pada usia unta itu setahun, mungkin unta tu panjang umur, dia tidak disembelih lebih pada 10 tahun umurnya. Lepas 10 tahun dia masih ingat lagi kesalahan yang dilakukan padanya pada usia dia setahun. Maka dia akan, ketika itu dia sudah jadi unta yang besar, dia akan bertindak balas kepada orang yang memukulnya. Itu sebab dikatakan ada satu kisah orang Arab. Orang Arab melihat unta ini tidak melakukan hubungan mating jantan betina ni melainkan pada waktu malam. Pemalunya unta, macam manusia. Orang yang tak malu melakukan ini lebih teruk pada unta, tuan ya. Maka dalam konteks ini dia melakukan hubungan jantan betina suami isteri pada waktu malam. Tiba-tiba tuannya ternampak. Oleh kerana ternampak dia melakukan buatan itu, dia hubungan jantan betina itu, dia malu, dia stop. Dia tak meneruskan. Unta ni tadi. Dan tuannya sudah merasakan ini bahaya, kerana unta tak suka dilihat melakukan perkara seperti itu. Dia unta pemalu, unta dia dengki, dia dendam. Maka tuannya satu hari terpaksa musafir dengan unta jantan ini. Dia tahu dia akan menerima satu ujian, musibah, kerana unta ni dendam seperti dikatakan tadi. Maka oleh kerana keletihan amat sangat, dia tak ada pilihan nak tidur juga. Dia tahu dia ada ancaman mungkin dilenyek oleh unta itu ketika dia tidur dalam sleeping bag. Nanti unta tu bangun, unta tu akan lenyek dia seperti itu, tindih dia. Tapi dia mengantuk sangat, dia terpaksa juga. Akhirnya dia buat beberapa bantal seperti ibarat orang sedang tidur untuk mengelirukan sang unta. Dia tidur di situ dan dia buat bantal dalam selimut. Sekurang-kurangnya nanti unta tu akan confuse mana satu manusia yang dia akan hempap, kerana dia nak membalas dendam atas buatan tuannya melihat perhubungan berlaku antaranya dengan pasangannya. Ulama cerita dalam kisah kitab-kitab mereka. Sekarang tuan-tuan, akhirnya pada malam itu dia keletihan, confuse macam tu. Unta tu dia tidur, tiba-tiba malam itu dia mengantuk, dia pun tersedar. Alangkah terkejutnya bila dia keluar, bingkas bangun melihat unta tu sedang menenyeh, sedang menindih satu dari bantal yang disangkanya itu tuan dia yang dia nak bunuh, kerana tuannya melihat dia melakukan hubungan dengan pasangannya dulu. Bila dia menindih dia empat-empat, dia tak sedar itu adalah bantal kosong yang dia keliling satu manusia. Dan bila tuan bangun kepala, kerana unta terlalu kecewa di atas kesilapannya, mati dia on the spot, tuan-tuan. Allah. Ini cerita, tapi cerita ulama bawakan, kalau ia betul kau tak betul, tapi nak mengatakan ahqad minal ibil, unta ni satu binatang pendendam. Ya, tuan-tuan ni boleh kewaskan. Jadi balik kepada cerita ini, sekarang si buta sudah jadi celik, dia bagikan kambingnya berkembang biak, makmur, jadi peniaga kambing yang terkemuka, perniagaan berasaskan kambing, susunya, bulunya, daging dan sebagainya, akikah dan sebagainya. Akhirnya malaikat pun datang menunaikan perintah Allah supaya menguji ketiga-tiga manusia yang dahulunya latar belakang mereka sederhana. Pergi pada yang pertama, rupa malaikat ni seperti orang sakit sopak, busuk baunya, pakaiannya, sederhana penampilannya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hajat kau datang? Saya datang tolong, saya nak musafir, bekalan saya tak cukup, bagilah saya seekor unta, sekurang-kurangnya boleh saya meneruskan perjalanan. Oh tidak, mana boleh, unta kau ingat mudah ke? Murah ke nak dapat?
maka engkau kena beri aku bina kekayaan ini daripada datuk nenek moyang aku. Maka malaikat dia kata, Tuan tak kenal saya ke? Kita pernah jumpa. Tak, aku tak kenal kau. Ketahuilah ilmu Tuan, sebenarnya kekayaan adalah ujian daripada Allah. Allah murakabah kita, Allah supervise kita, Allah pantau kita. Maka ketahuilah bahawa Tuan berdusta kan, dulu Tuan pun kena kusta macam saya. Allah yang sembuhkan, Allah yang bagi unta. Tak, dia menafikan. Tuan-tuan, dan dia pun jatuh penyakit sopak ke atas dia balik semula. Untanya mati, dia kembali jadi miskin balik. Hidup ujian. Malaikat pergi pada yang kedua. Yang dahulu keadaannya merupakan seorang yang botak, sekarang mempunyai usahawan, berasaskan lembu, yang kaya raya. Maka datanglah malaikat dan rupa orang botak dan minta hajat yang sama dengan yang pertama. Nampaknya yang kedua pun gagal dalam ujian kekayaan. Maka dia pun kembali jadi miskin. Kepalanya botak, binatang-binatangnya mati, ternaknya mati, dan dia kembali jadi miskin semula. Malaikat pergi pada yang ketiga, tuan-tuan. Hamba Allah yang ketiga ni seorang yang buta dahulu. Tiba-tiba hari itu dia melihat seorang buta datang ke pejabatnya, melarat keadaannya, miskin, minta tolong. Tolonglah, saya musafir, terputus bekalan dan perjalanan. Kalau dapat kambing, boleh saya jual, boleh saya minum susu dan sebagainya. Maka kata usahawan yang dulunya buta, sekarang dah jadi orang kaya, Masya Allah, khuz ma syi'ta wada' ma syi'ta. Tengok, ambillah berapa yang kau nak, tinggalkan apa yang kau tak nak. Dulu aku pun susah, aku pun buta, Allah beri pada aku kekayaan, engkau ambillah banyak mana yang kau nak. Tuan-tuan, tahap ketiga ini adalah orang yang berjaya, tuan-tuan ni. Dia murakabatullah, dia ingat pada jasa Allah yang sangat banyak kepadanya dan dia tenang perkara itu. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, jadi dalam hadis ini hanya 1/3 sahaja yang berjaya dalam ujian yang Allah jadikan. Kita nak jadi mana satu, tuan-tuan? Jadi hendaklah sentiasa murakabatullah dalam perniagaan yang kita buat. Kena ingat, semuanya pinjaman daripada Allah. Kalau perlu buatan, maka kita tidak ke mana-mana, tuan-tuan. Jadi ingatlah, kita dalam kehidupan ini hendaklah kita mengamalkan murakabatullah. Jadi yang terakhir sekali, tuan-tuan, dalam satu hadis riwayat Abu Ya'la Shaddad bin Aus, Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allahil amani. Orang yang bijak itu adalah orang yang sentiasa muhasabah dirinya, dan orang yang rugi adalah orang yang selalu ikut hawa nafsunya dan kemudian dia berangan-angan nak minta pada Allah macam-macam perkara, dan dia tidak pernah muhasabah dirinya. Tuan-tuan, murakabah adalah perkara wajib hidup untuk kita pantau selia diri kita masa ke semasa. Kalau orang putih, mereka ada QC, quality control, ataupun QA, quality assurance. Amalan yang kita buat ni, kita murakabah, muhasabah masa ke semasa. Sekian daripada saya, tuan-tuan. Itu sebab dalam Islam kita digalakkan sentiasa minta kepada Allah. Antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita, jangan abaikan, iaitulah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkan bagiku hisab di akhir nanti. Bertanya Aisyah kepada Nabi, macam ni hisab dimudahkan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah melihat kesalahan kita, maka Allah pun skip, Allah pun abaikan, Allah pun tidak kira. Mudah-mudahan bulan Ramadan penuh barakah ini kita mendapat kebaikan. Jangan lupa orang susah keliling kita, kita kena bantu. Yayasan Budi Ihsan mainkan peranan untuk membantu orang susah keliling kita, mengharapkan dapat jadi benteng yang terakhir untuk membantu memerlukan. Follow, like video ini ke seramai yang ada. Marilah saya berderma banyaknya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.